Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, nawaitu tadzakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin. Amin amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung sikit lagi kitab kita ni dan nak habis lah. Pada muka surat berapa tu? Saya ni dobit saya bersepah tu, saya buka-buka kitab kecil ada, kitab besar ada. Saya pun dah lupa dah. Surat berapa? 20 20 ah. Kejap. Saya nak cari mana kitab kecil ni. Allah. Ke surat 20. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 daripada bawah. Dia ulang balik ya. Allah Akbar. Sekejap Ini 19. Dan lagi wajib tu kan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumina fid dharain. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian kata musannif, dan lagi wajib kita ketahui dan i'tiqad. Apa yang wajib kita ketahui tu? Wajib di sini dengan maksud wajib syarak, yang mana perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas tiap-tiap mukallaf. Dia kena beza juga ni. Nanti tertukar habis, bertukar takkik juga. Wajib mana? Wajib akal bertukar, wajib syarak tak tahu mana, wajib adat lagilah pula. Jadi kena tahu kat situ. Bila setiap kali jumpa je kita dobit terus, senang. Wajib di sini dengan maksud wajib syarak. Apa dia? Perintah Allah Ta'ala supaya kita ketahui dan i'tiqad, dan kita simpulkan di dalam hati kita. Tu dia i'tiqad. Simpul apa? Kata harus, yakni sifat harus pada Tuhan itu kan. Di antaranya apa? Sifat harus tu buat dan mengada akan apa-apa mungkin, atau tidak buat dan tidak mengadakan dia kan apa-apa mungkin. Jadi ini salah satu lagi simpulan iman bagi sifat-sifat ketuhanan. Dan ini termasuk sifat yang terakhir lah bagi Allah Ta'ala yang kita wajib ketahui. Adapun sifat kamalat bagi Allah Ta'ala tu banyak. Tapi ini sifat yang disuruh ulama', yang dituntut atas ulama' kepada kita supaya kita mengetahui kan sifat-sifat ni. Adapun sahabat-sahabat Nabi kan, memang sahabat Nabi tak mengaji sifat 20. Tapi tuan-tuan kena tahu, apa dia? Kita kena tahu kata sahabat-sahabat Nabi ni, walaupun kita kata
tak mengaji kita sifat 20. Tapi dema ni secara apa? Secara zahiriah hanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Jadi iktikad dia lagi tinggi daripada kita. Dia orang ni cakap bahasa Arab, berketurunan Arab. Bila Nabi kan, Allah Ta'ala naikkan Nabi daripada Al-Amin jadi Rasulullah SAW, jadi Rasul. Apa dia? Jadi kalam Rasul ni termasuk dalam kalam-kalam yang bijaksana. Yang mana orang-orang kafir musyrikin ni, yang mula-mula ni tak nak masuk Islam pun akhirnya masuk Islam. Membenarkan. Tu dia. Di antara satu sebab dia seru daripada Allah Ta'ala lah untuk mengangkat Islam tu. Satu lagi di antara sifat-sifat yang wajib juga kita ketahui. Ni kalau sempat kita habiskan terus hari ni. Jadi satu lagi, apa dia? Sifat yang wajib kita ketahui tu sifat harus bagi Tuhan. Sifat yang harus, yakni sifat pada akal kita ni kita kena tahu. Sifat ni di antara sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia tulis dalam kitab ni, kita tengok sekali imbas kan. Kata sifat harus bagi Allah Ta'ala tu apa dia? Tu dia disampaikan makna dia. Yakni buat dan mengada akan apa-apa mungkin. Tu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Atau tidak buat dan tidak mengada akan dia. Tapi, dia ada tapi apa dia? Dengan tentu salah satu daripada kedua ni. Allah Ta'ala ni harus bagi Allah Ta'ala, dia nak buat boleh. Dia nak buat makhluk boleh. Kan? Ataupun Allah Ta'ala nak meninggal memperbuat makhluk pun boleh. Tu kata harus. Jadi tu harus. Apa? Harus Allah Ta'ala nak mengadakan makhluk dan harus Allah Ta'ala nak meniadakan makhluk. Tapi menentukan salah satu sama ada buat ataupun tak buat, itu wajib. Boleh faham tak? Boleh faham. Kan? Allah Ta'ala nak buat makhluk ni boleh, harus. Allah Ta'ala tak nak buat makhluk ni harus. Harus pada akal. Tapi menentukan salah satu di antara buat dan tak buat tu wajib. Allah Ta'ala nak ambil buat, jadi tinggal tak buat. Allah Ta'ala nak ambil tak buat, jadi Allah Ta'ala tinggal buat. Salah satu ni ambil ni wajib. Ni pun nak kena tekankan juga. Sebab apa? Nanti kita selalu dalam kita punya doktrin, apa dia? Harus Allah boleh buat, Allah tak nak buat pun boleh. Betul? Tapi meninggalkan salah satu tu. Pilih salah satu, bukan meninggal salah satu. Pilih salah satu tu wajib. Wajib bagi Allah Ta'ala. Nanti ke depan kita sebut. Itu nak kena pegang. Itu sebab apa? Sebab itulah i'tikad bagi sifat harus pada Allah Ta'ala. Dengan maksud, bila kita tahu kata akal, kita faham kata harus satu-satu perkara ni, Allah buat makhluk tu apa? Wajib ke harus? Kita kata harus. Kan? Jadi Allah Ta'ala tinggal. Allah tak nak buat, Allah tak nak buat, lepas tu Allah tinggal buat. Boleh tak? Allah tak nak buat, Allah tak tinggal buat. Allah Ta'ala nak buat dengan Allah Ta'ala tinggal buat. Boleh tak? Dua-dua sekali Allah Ta'ala nak buat. Nak bagi akal kita nampak. Bila kita nak datangkan apa dia, kena ambil salah satu tu, kenapa jadi wajib? Kan? Jadi kalau kata jadi wajib, mesti ada datangkan dalil pada akal kita. Petunjuk pada akal kita menentukan mana sebab mana kata yang kata ilah, kata wajib tu. Kalau kata Allah Ta'ala buat dan Allah Ta'ala tinggal buat dalam satu masa, adakah perkara tu masuk di akal? Masuk akal tak tuan-tuan? Tuan-tuan kata macam ni, kita kata macam ni. Aku ni kejap lagi nak makan, tapi nak tidur. Apa kita cakap kalau orang cakap ni? Sahbiul ni. Nampak? Kan? Jadi kalau kata Allah Ta'ala tinggal ambil kedua-dua, itu perkara yang mustahil. Apa? Ambil buat dan ambil tinggal buat. Itu perkara yang mustahil. Ataupun Allah Ta'ala lepas kedua-dua. Apa? Allah Ta'ala tinggal tak buat dan Allah tinggal buat. Lepas kedua-dua ni pun perkara mustahil pada akal.
Ambil letak dalam kepala tu tuan-tuan, bagi faham. Harus juga. Tapi harus yang kita dah faham dalam pengajian dia lain. Jadi kita faham kat situ, kita terus ikat simpul iman kita kat situ. Maksud harus kita dah faham. Tu sifat harus. Bukan payah mana pun. Senang je. Bukanlah mesti dia Allah Ta'ala tu kena buat atau mesti kena tinggal. Ni yang kita cakap tadi. Bukan mesti. Mesti dekat situ wajib tuan-tuan. Tulis kat situ dobit wajib. Mesti dengan maksud kat sini wajib. Kan kita belajar hukum akal apa? Perkara yang disebut dengan hukum akal ada 3. Apa yang disebut dengan wujubul wajibat. Kan? Yang ini perkara yang mesti sungguh. Kan? Tu mesti. Mesti dengan maksud wajib. Bukanlah mesti, yang ini wajib dia kena buat. Bukan kata Allah Ta'ala wajib kena buat. Atau mesti kena tinggal. Ataupun Allah Ta'ala tu mesti, yang ini wajib kena tinggal. Dengan sebab kita fikir. Dengan sebab kita fikir. Okey, berhenti situ sekejap. Jadi Allah Ta'ala buat kita ni wajib ke tak wajib? Cuba fikir sekali pandang, yakni Allah Ta'ala buat kita ni bukan perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala wajib buat makhluk ni tuan-tuan, stres. Ada deadline. Senang kan? Nak bagi faham mudah. Jadi satu perkara yang stres. Jadi satu tekanan kepada Allah Ta'ala. Lemahlah Allah. Lemahlah Tuhan. Sebab bila dia nak kena buat tu dalam keadaan wajib, lemahlah dia. Satu benda tekanan maksud dia sendiri pun ada lagi orang yang atas dia yang bagi arahan. Belumlah Tuhan. Macam tu nak cerita dia. Tu maksud dia kat situ tu. Bukanlah mesti yang ni wajib dia kena buat. Bukan kata Allah Ta'ala wajib kena buat. Atau mesti yang ni wajib Allah Ta'ala kena tinggal. Bukan. Dengan sebab kita fikir, kalau mesti, yakni kalau wajib dia Allah Ta'ala kena buat. Kan? Kalau kata Allah Ta'ala tu buat makhluk tu dalam keadaan wajib dia kena buat, tentulah mungkin itu sedia adanya. Mungkin, yakni dengan maksud sedia ada tu apa? Kalau kata wajib, kita ni pun termasuk kodim macam mana Allah Ta'ala ni. Tu maksud dia. Kan? Jadi kodim lah kita. Sebab apa? Wajib bagi Allah Ta'ala, apa saja di pihak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu bersifat dengan qadim, tentulah apa yang ada dengan Allah Ta'ala tu pun bersifat dengan qadim. Betul tak betul? Kan? Sebab bila kata ada dalam apa? Kita ni ada dengan maksud wajib Allah Ta'ala buat, qadim lagi Allah Ta'ala wajib dah kena buat kita. Termasuk sekali dengan dia. Jadi tak boleh. Akal tak boleh terima benda ni. Tolak. Tolak. Dan jika mesti kena tinggal. Dan kata jika wajib Allah Ta'ala kena tinggal buat kita, maka tentu mustahil juga. Mustahil tu sebab apa? Sebab kalau kata kena tinggal, akal kita lagi-lagi tak boleh terima sebab kita dah musyahadah diri makhluk. Betul? Kita dah tengok makhluk depan mata sekarang. Ada tak ada tuan-tuan? Lama-lama tuan-tuan kata, saya ni majas saya. Pening tuan-tuan. Benda biar-biar nyata. Apa dia? Kita ada tu, maksud kita musyahadah. Kita nampak. Bila nampak, akal kita nak kena membenarkan. Macam mana kata Allah tinggal buat makhluk. Sedangkan makhluk ada dah hari ni. Jadi, tak masuk akal juga. Dia dipanggil mustahil. Mustahil apa? Mustahil ada mungkin. Jadi tentu tidak ada mungkin tu mustahil. Tentu tidak ada mungkin ini. Maka bohong. Tu kata bohong. Boleh tuan-tuan? Mudah ni. Tak payah kita nak bahas panjang sangat kot Mustahil ni tentu tidak. Dia nak ambil sikit takut lupa. Apa takrif bagi wajib pada akal? Takrif wajib pada akal apa dia? Kita ingatkanlah dulu. Benda yang kita kena pintas maksud dia. Kita tak payah ambil dalam sangat. Apa benda wajib pada akal?
barang tentu sungguh. Ha. Barang tentu sungguh tu wajib pada akal. Mesti sungguh. Akal tak dapat terima kata benda tu tak sungguh. Ataupun tak ada. Tak boleh. Akal tak boleh terima. Tu benda yang disebut perkara yang wajib pada akal. Apa perkara yang mustahil pada akal? Barang tentu tidak. Ha. Akal kita tak dapat terima akan perkara tu. Akan kebenarannya perkara tu. Dia kata perkara mustahil pada akal. Tentu tidak. Kan? Datanglah macam mana pun orang kata. Lipat bumi sekalipun dia punya sembang. Kan? Akal kita ni, iman kita ni dah ikat kuat-kuat. Macam mana? Dengan hukum akal ni. Bila kata, mustahil ni. Mustahil apa? Mustahil Allah Ta'ala bertempat. Kan? Akal tak terima. Tak terima tu macam mana? Tentu tidak. Itu etikot. Jadi perkara yang harus apa dia? Yakni barang terima ada, terima tiada. Ni tiga ni mesti ikat, mesti gigit dengan gigi geraham. Apa perkara harus pada akal? Yakni barang terima ada, terima tiada. Cuma kalau nak tambah satu lagi, macam kita faham. Itu kefahaman. Jadi dia tak masuk dalam kita punya kaedah. Kefahaman yang saya cakap tadi apa dia? Kan? Allah Ta'ala ambil salah satu tu wajib. Kan? Ambil salah satu, tinggal salah satu tu wajib. Adapun boleh ataupun tak boleh dia buat tu, itu harus. Itu kefahaman. Itu tak masuk dalam kaedah. Adapun kaedah hukum akal, 3 tu je tuan-tuan. Kalau sebut memang panjang. Nanti kalau kita baca kitab lain, kita boleh latih. Sebab istilah ni, kalau kita campur dalam kita punya, ni asas i'tiqad. Nama kitab kita ni asas. Jadi kita kena asas lah. Kan? Level kita asas je. Yang penting faham. Nanti ke depan dah baca istilah ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Kan? Tuan-tuan pun tak ingat, saya pun tak ingat. Je. Tak ada manfaat. Bukan tak boleh. Ulama memang pesan apa, Tok Guru pun pesan supaya dalam pengajian kita bawa istilah. Tapi insya-Allah ke depan kita akan bawa istilah. Sebab istilah ni dia elok ada dalam kitab. Bila ada dalam kitab, kan? Jadi kita terlupa, kita buka, kita boleh baca balik. Pasal tu kitab Ayadin ni, kita asal i'tiqad ni, dia panggil basic. Dalam ni kalau istilah-istilah yang dalam dia tak tulis. Kan? Lepas tu orang yang baca kat depan pula bawa istilah dalam. Yang dengar nonong, yang nak tengok balik kitab tak ada juga istilah. Tak ada manfaat. Kalau kitab tu ada, kita main istilah. Base. Maka bohong. Maka bohong keduanya. Kedua apa? Keduanya kata Allah Ta'ala ambil dan tinggal dalam satu masa tu bohong. Kat situ koma tu. Kalau begitu mana? Kalau begitu, kalau kita dah nampak, akal kita dah nampak, kata apa? Perkara harus pada Allah Ta'ala ni, harus Allah mengada dan meniada, kan? Tetapi, mesti kena ambil salah satu. Kita dah faham kat situ. Jadi kalau begitu, kalau kita dah faham macam tu, kejaplah kata harus juga Tuhan buat atau tidak. Jadi harus pada akal kita ni mengatakan Allah Ta'ala nak buat makhluk ataupun Allah Ta'ala nak tinggal makhluk. Salah satu tu. Dan apabila kita kejap, apabila kita dah faham kejap dah macam tu, apa perkara harus tu kata begitu, maka kejap pula kata bukan tidak harus. Maka kita kalau dah faham macam tu, maksudnya kita pun kejap jugalah. Iman di hati kita ni kejap juga dengan maksud jazam, putus. Kata tak harus dengan bahawa wajib buat atau mustahil buat. Jadi kita faham kat situ apa? Allah Ta'ala tu, kan? Bila kita dah faham kata Allah tu, dia harus pada mengadakan mungkin dan meninggalkan mungkin. Jadi kita faham satu lagi apa, kan? Tidak harus dengan maksud tidak wajib bagi Allah Ta'ala nak buat mungkin ataupun tidak wajib bagi Allah Ta'ala nak meninggalkan buat mungkin. Tu je. Tapi ibarat kitab pening kepala. Pening kan? Ni sebab kita baca, kalau tak
Baca seorang-seorang, jenuh 7 kali pusing nak faham yang tu je. Saya dah mengaji, balik rumah saya pening, telefon. Macam mana ni ha? Tapi tu nak kata, sebab apa? Kadang-kadang dalam kita menuntut ilmu ni, hati niat kita tu kita betul kan? Sebab apa? Ramai budak-budak pelajar-pelajar pondok, ramai lah. Ni saya sendiri, apa ni, antara budak-budak pondok yang cerita dengan saya, ramai yang dah duduk pondok, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, tauhid tak dapat. Tauhid tak dapat. Sebab tu kita mudah-mudahan, walaupun kita ngaji kat surau, niat biar kita ni, apa, satu ni kita nak syukur dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni buat kita. Jadi aku, kalau aku nak syukur dengan kau, ya Allah, dalam keadaan aku ni tak kenal kau, malu. Niat kita tu macam tu lah, supaya kita belajar ni, pertama sekali, kita faham dulu. Baru kita nak sampai ke dekat anak-anak kita ke, mudah-mudahan dia jadi berkat ilmu kita. Tu niat nak kena betul. Jadi iman yang kita simpulkan pada perkara yang harus pada Allah Ta'ala tu, taklah mendalam kan. Tapi kalau tak mengaji, pening kepala tuan-tuan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Habis dah tu. Sifat harus. Ada lagi tak? Maka cukup 41 yang bergantung. 41 ni 41 akidah tuan-tuan. 41 akidah yang bergantung dan bersangkut paut dengan Tuhan. Ni 41 akidah. Kita ambil sikit kat sini kan. 41 akidah yang kita ni wajib ketahui dengan jalan ijmali. Ada ulama sebut dengan jalan tafsili. Kalau ikutkan ada 13 yang wajib. Kan? Dan kaul masyhurnya 20. Itu kita sebut sifat 20. Jadi 20 yang wajib kita ketahui dan 20 yang mustahil tu pun kita kena ketahui, termasuk satu yang harus. Jadilah sifat tu disebut dengan 41. Masyhur ni apa? Tuan-tuan pun sebut. Belajar apa? Mengaji sifat 20. Tak ada lagi saya dengar orang kata mengaji sifat 50. Tak ada lah. Jadi tu dipanggil masyhur. Masyhur di kalangan orang-orang awam. Diorang sebut sifat 20, sifat 20. Jadi jumlah kesemuanya 41 akidah yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui dengan jalan tafsili. Bila orang datangkan perkataan-perkataan yang sebelum daripada ni, tuan-tuan dah dengar, kita semua dah dengar, akal kita terus proses dah. Nampak kenapa tidak, kenapa mesti. Kenapa kita tidak boleh terima, kenapa kita mesti terima. Supaya kita jauh daripada fitnah. Itulah fitnah sebenarnya. Fitnah akhir zaman yang masuk sampai ke dalam rumah yang kita duk sebut sebelum ni. Tutup pintu kereta ke, tutup pintu rumah ke, dia masuk tuan-tuan. Mana? Akal fikiran mak kita, akal fikiran isteri kita, anak-anak kita, semua kena racun. Sikit je. Yang kita duk sibuk fitnah dalam Facebook. Habis. Yang fitnah sebenarnya kita sendiri pun tak pernah mengaji, habis. 2 kali habis. Dan inilah dia tambatan-tambatan iman yang bergantung. Kan? Bergantung dengan ketuhanan yang kita kena tahu dengan sifat-sifat Tuhan ni. Yang termasuk di dalam makna kata La ilaha illallah. Yang kita duk sebut La ilaha illallah tu, dia ada pembahagian dia. Kalau kita baca kitab lain adalah, tapi saya sebut sekali imbas lah. Kot nanti ke depan tuan-tuan mengaji kitab tinggi lagi dah biasa dengar. Ni langsung tak pernah dengar pun kacau juga tuan-tuan. Dia bila kita sebut la ilaha illallah ni, dia terkandung makna istighna dan iftikar. Istighna dengan maksud apa dia? Terkaya Allah Ta'ala. Terkaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sesuatu
Dan bila kata iftikar, yakni berhajat tiap-tiap sesuatu tu kepada Allah Ta'ala. Itu dia, la ilaha illallah. Bila kata la ilaha illallah, yang kita nafikan bukannya patung berhala. Sebab apa? Sebab la tu dengan apa? Tidak la ilah kan? La ilah tu dengan maksud tak masuk. Yang lain tu tak layak pun nak sebut dia kata Tuhan. Sebab apa? Tak ada sifat-sifat ketuhanan pada dia pun. Macam mana nak masuk dalam kita punya apa ni kalimah tauhid. Jadi la ilah kan? Illa Allah, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan mana? Kita dengan kita pandang kepada sifat-sifat ketuhanan yang kita ngaji. 41 akidah. Boleh tuan-tuan? La ilah. Tidak ada Tuhan. Apa dia? Yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang kita faham apa? Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan qadim, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu dengan maksud istighna, terkaya. Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sama', basar, kalam, apa lagi? Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tak ada. Kan? Jadi dia ada istighna ada 11, iftikar ada 9. Istighna yang 11 termasuk dalam sifat qadim Allah Ta'ala, sifat baqa' Allah Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuan-tuan tulis sebab ni pembahagian istighna dengan iftikar ni lain. Istighna ni dia ada 11 pembahagian. Satunya sifat qadim, kedua sifat baqa', ketiga sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang keempat sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, yang kelima sifat sama', yang keenam sifat basar, yang ketujuh sifat kalam, yang ke-8 kaunuhu sami'an, ke-9 kaunuhu basiran, 10 kaunuhu mutakalliman. Saya ni salah kira kot. Dah 11 lah. Betul tak? Ada 11. Cuba kira. 10 ke 11? Yang ke-11 pertama tadi kita tertinggal satu. Apa dia? Wujud. Sifat wujud termasuk dalam sifat istighna, yakni terkaya Allah Ta'ala dan daripada segala apa perkara tu. Itu istighna. Kita nak hurai ke yang tu? Kalau tak hurai macam dalam pula. Ingat habiskan je kitab ni. Itu istighna, yakni terkaya Allah Ta'ala. Kalau kata iftikar pula ada 9. 9 ni sebab apa kita sebut tuan-tuan? Sebab ulama' bila dia sebut kalimah la ilaha illallah datang istighna yang 11 dan iftikar yang 9. Tapi kita tak apalah, kita bukan ulama', kita orang biasa je kan. Kita boleh faham pun dah cukup dah. Dia iftikar ni dia ada 9. Pertama sifat wahdaniyah pada Allah Ta'ala, yang keduanya sifat iradat, yang ketiganya sifat ilmu, keempatnya sifat hayat, kemudian sifat kaunuhu qadiran. Ini pada kaul Imam Maturidi. Keenam kaunuhu muridan, ketujuh kaunuhu aliman, betul ke? Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Betul? Ada 9 ke 8? 8. Wahdaniyah dah masuk? Kudrat? Sifat kudrat. Ada 9.
Inilah yang terkandung ni. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat. Tidak ada Tuhan yang bersifat dengan sifat apa? Sifat baqa', sifat qidam, mukhalafah, qiyamuhu, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Tidak ada, tidak ada. Illa. Baru dia datang apa? Illa. Illa apa? Melainkan Allah. Sebab apa? Memang yang lain tak layak apa? Tak layak apa? Jadi ulama ajar kita makna ataupun maksud daripada kalimah la ilaha illallah ni. Tuan-tuan nak ingat yang 11 tu pun kita tak boleh. Yang kata tuan-tuan saya pun tak boleh kan. Jadi kita nak ingat yang 11 tu pun tak boleh. Sementara nak latih, apa dia? Bila sebut je la ilaha illallah, Allah jua Tuhan. Kenapa kena cakap macam ni? Sebab kan, antara perkara yang mendatangkan hati kita ni jadi lembut, bila kita solat dengan keadaan kita tahu makna. Satu, bila kita sebut kalimah tauhid, menusuk dalam jiwa kita. Jadi kita nak kena tahu, pertama sekali kena tahu makna. Makna yang dikehendaki dengan kalimah la ilaha illallah tu. Itu bila sebut la ilaha illallah, Allah juga. Allah je Tuhan. Kemudian tuan-tuan boleh nampaklah yang 11 istighna dan iftikar tu, dia ada 11 campur 9 jadi berapa? 21. 20 lah kan? Satu sifat harus. Jadi 21 lah. 21. Jadi 21 ni terkaya Allah Ta'ala. Terkaya dengan maksud Allah Ta'ala terkaya daripada makhluk, dan setiap makhluk tu berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita sebut la ilaha illallah, Allah jua Tuhanku, terus tusuk dalam jiwa kita kan, apa dia? Terus menusuk dalam hati kita ni, Allah jua Tuhanku, dengan makna-makna yang kita faham. Itu kena latih kan. Dia sama juga. Kita ni adalah ziarah Tok Guru tua. Kita ni bukan ngaji sangat pun, ngaji adalah kadar macam tu. Tapi kita ada ziarah-ziarah Tok Guru tua. Jadi Tok Guru tua, dia kalau dia bahas tentang solat ni pun kita dah pingsan lah. Pingsan lah kan. Bab solat je dia bahas pasal rukun 13. Berapa ramai yang kita tahu rukun 13? Contoh kan. Saja je ni. Buang masa sikit. Mana tuan-tuan? Semua orang tahu rukun 13. Jadi rukun 13 ni yang pertama kenapa? Puas fikir. Semua orang kata dia tahu rukun 13. Bila kita suruh dia hurai rukun 13, menggeletar kepala lutut. Bukan buat-buat. Anak tanya pun kita kena fikir sekejap. Ingat ni. Tapi inilah dia, barakah kepada Tok Guru tua. Macam mana dia ajarkan kita, bawa rukun 13 tu, muqaranah dengan perbuatan kita. Menyertai dengan perbuatan kita dalam kita punya qasad. Waktu kita nak solat, angkat takbir tu je. Kan? Bila kata rukun 13, 4 yang awal, 4 yang tengah, 4 yang akhir. Ada berapa tuan-tuan? 4 kali 3 berapa? Ada 12. Satu lagi tertinggal, rukun ada 13. Satu lagi mana? Itulah tertib. Ni nak bagi tahu. Ni ada kena-mengena lah dengan kita ni. Kan? Jadi bila kita angkat takbir, kita kena faham rukun 13. Yang pertama, niat takbir, Fatihah, berdiri betul. Ini 4 dalam satu perbuatan. Ni saya sebut balik. Tok Guru. Saya bukan Tok Guru tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ingat saya lah. Ni kita ambil, kita kongsi lah. 4 yang terawal ni duduk dalam satu perbuatan. Apa dia? Bila kita nak semayang je, berdiri tu, kita dah latih diri kita dengan perkara ni. Ingat apa dia? Sekejap lagi aku nak solat. Jadi solat ada 13 rukun. Pertama baru nak ingat. Ingat. Imam dah habis Fatihah. Tak boleh. Dia kena latih. Sebelum kita nak angkat takbir tu, kita dah tahu dah. Ni kejap lagi niat Fatihah, berdiri betul. Kan? Niat takbir, Fatihah, berdiri betul. 4 perbuatan duduk, 4 perkara duduk dalam satu perbuatan. Kemudian yang kedua, dia pecah pada tiap-tiap satu perbuatan. Apa dia? Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Tu 4 yang tengah. 4 yang awal, 4 yang tengah. 4 yang awal duduk dalam satu perbuatan, 4 yang tengah bercerai dalam perbuatan, 4 yang akhir duduk dalam satu perbuatan. 4 yang akhir apa? Duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat salam.
Tu pasal ulama punya hebat. Apa dia? Angkat takbir, dia bukan nampak karim. Karim mana karim? Yang kita duk sebut sebelum ni. Bila sebut karim nampak apa? Nampak karim ke? K-A-R-I-M? Bila sebut karim nampak apa? Nampak diri karim kan? Samalah kita solat tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita angkat takbir Allahu Akbar, kita nampak perbuatan solat. Macam mana cara dia? Itulah cara dia. Mesti sampai rukun tu menyertai dengan perbuatan. Ya, ni benda ni. Betul saya kata saya sendiri pun tak boleh latih lagi. Tapi kita pesan supaya sama-sama kita boleh latih. Apa dia? Bila sebut La ilaha illallah, termasuk ni semua. Sifat-sifat ketuhanan ni ada dah dalam. Tapi macam mana tuan-tuan latih? Cuma kalau dalam solat sebab kita buat selalu kan. Kalau bab tauhid ni kan kita kan jarang-jarang kita fikir duit siang malam. Bukan kata tuan-tuan saya pun sama kan. Tapi kalau bab solat kita boleh latih, insya-Allah kita boleh, mudah-mudahan yang lain pun kita boleh latih. Macam itulah solat. Angkat takbir dia dah tahu dah. Niat takbir, Fatihah dia betul. 4 dalam perbuatan, 4 luar perbuatan. 4 lagi akhir tu 4 perbuatan. Latih sampai kita rasa solat kita ada kualiti. Alhamdulillah. Lepas tu satu lagi apa yang kita buat tu semata-mata kita nakkan redha Allah Ta'ala. Tu kita punya peringkat lah. Ni 21 apa dia yang satu tu, yang ni lepas Allah Ta'ala daripada membuat apa-apa perkara mungkin ataupun meninggalkan apa-apa mungkin. Tu kata terkaya. Tu kata tak wajib. Wajib ke Allah Ta'ala buat kita? Wajib ke tuan-tuan? Harus. Harus bagi Allah Ta'ala. Dengan maksud harus tu apa? Terkaya. Tu tanda Allah Ta'ala terkaya. Dia nak buat boleh? Boleh. Tapi bagi dia ambil salah satu tu, perkara tu wajib bagi dia. Ambil salah satu. Sebab apa? Sebab akal kita tak boleh terima kata makhluk tak ada. Makhluk dah musyahadah depan mata. Tu dia sifat tu. Tu sikit lah huraian. Habis. Boleh tambah sikit lagi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Itu kat situ lah. Kan? Yang kita sebut tadi, maka cukup 41 yang bergantung dan bersangkut paut dengan Tuhan. Jadi 41 yang kita bilang tadi apa? 21 kan? Betul tak? Kita bilang tadi 9 tambah 11, 20 tambah satu perkara harus jadi 21 lah. Mana lagi 20? 20 tu lawanan bagi tiap-tiap sifat yang ada pada sifat ketuhanan. Lawan dia. Bukan ada, sifat tu bukan ada pada Tuhan. Apa dia? Tentu tidak perkara yang mustahil tu. Ingat bukan sifat mustahil tu ada pada Tuhan. Apa dia? Tentu tidak perkara tu ada di Tuhan. Tu yang betul ni. Bukannya sifat tu ada pada Tuhan. Sifat-sifat lawanan bagi sifat yang kita dah sebut 20 sebelum ni. Jadi mustahil yang kita faham hari ni, macam saya cakap tadi, apa perkara yang mustahil? Dia ini Allah Ta'ala tinggal buat dan tinggal tak buat dalam satu masa, akal tak boleh terima, tu perkara yang mustahil. Dan apa perkara Allah Ta'ala ambil kedua, yakni ambil buat ataupun ambil tak buat dalam satu masa pun akal kita tak boleh terima, tu perkara yang mustahil. Yes. Ada pun yang bersangkut paut dengan Rasul itu 9 perkara jua. Ada pun yang bersangkut paut dengan Rasul, yakni ada pun segala sifat. Lebih khazah kat situ. Ada pun segala sifat yang bersangkut paut dengan Rasul itu 9 perkara jua, yakni 9 sifat jua. Yang takluk bagi sifat tu apa dia? Wajib kita ketahui
Yakni wajib dengan maksud wajib syarak. Perintah daripada Allah Ta'ala supaya kita tahukan 9 sifat bagi Rasul ni. Yang wajib kita ketahui 4 perkara. Tu dia sambung ke depan tu. Jadi yang wajib, yakni sifat yang wajib kita ketahui tu 4 perkara. Ni satulah. Yang pertamanya 4 perkara yang mesti suati. Yakni 4 perkara yang wajib. Wajib pada akal dan sungguh. Yang pertamanya perkara yang wajib pada akal, yakni mesti sungguh dan semoti. Apa mesti sungguh dan semoti ni? Kan? Tu depan dia bagi tahu. Yakni tak terima tidak sekali-kali. Siapa yang tak terima tu? Akal kita tak terima tidak sekali-kali. Akal tak terima langsung. Barang yang tentu sungguh, akal kita tak terima kata tak sungguh. Tu kata mesti sungguh tu. Ni ibarat ni tuan-tuan. Saya bagi tahu yang tuan-tuan tadi tu lah yang tuan-tuan pakai. Kalau rasa tak faham dengan perkataan ni, sebab ni perkataan bahasa ni bahasa Fatoni. Jadi bahasa kita, bahasa orang KL ni, itulah dia, dia perkara mesti sungguh. Jadi perkara yang wajib pada akal. Iaitu perkara yang mesti sungguh tu, yang mana akal kita tak dapat terima akan tidaknya. Mana? Pertama, siddiq. Pertamanya siddiq. Mana sudah? Ni. Ada. Pertamanya siddiq. Siddiq ni apa tuan-tuan? Siddiq ada kalau bahasa Arab, siddiq, satu shadiq. Jadi siddiq yang dikehendaki dekat sini, apa dia artinya? Arti siddiq sengoti. Apa sengoti? Ini sungguh apa-apa perkara yang keluar di Rasul itu. Jadi siddiq kalau pada terjemahan dia benar. Rasul benar. Setiap perkataan Rasul tu benar. Jadi siddiq kat sini juga yang dikehendaki pada perkataan dan benar pada perkataan dan benar pada perbuatan. Itu siddiq yang dikehendaki kat situ. Apa maksud siddiq? Terjemahan maksud salin bahasa dia apa? Benar. Siddiq tu benar. Artinya siddiq tu sengoti, sungguhlah, benar sungguh. Apa-apa perkara yang keluar di Rasul-Rasul itu. Jadi beza bahasa Arab ni, siddiq dengan shadiq. Shadiq tu benar, tapi mungkin dia benar sekali je. Semua hidup dia berkata benar ataupun dia buat perkara yang betul sekali je. Semua hidup. Tu dia panggil shadiq bahasa Arab. Nampak beza ni? Jadi apa beza siddiq? Siddiq. Kan? Siddiq ni benar. Selama-lamanya benar. Tak pernah. Senang kata. Bila kata benar pada Rasul, benar pada perkataan, benar pada perbuatan, tak pernah sekali pun dia buat tu tak benar. Itu i'tiqad kita. Sebab apa? Bila kita dengar ni kisah-kisah Israeliat ni akan buat kepala otak kita jadi pening. Contoh dia, Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam derhaka dengan Allah Ta'ala. Nampak tak? Ini i'tiqad. Macam mana tuan-tuan i'tiqad? Bila kata dengar macam tu, oh ya Nabi dulu dia makan buah tu. Allah murka bawa turun ni ke bumi. Allah murka dengan Nabi tuan-tuan. Berat tu tuduhan kita tu. Allah murka dengan Nabi. Sudah. Banyak lagi, betul tak? Apa lagi? Masuk dalam perut ikan Nabi Yunus. Kan? Masuk dalam perut ikan.
Sebab apa? Sebab Allah murka. Lari daripada umat dia. Dah dua lah. Apa dia? Tabligh. Sifat di antara sifat Nabi. Nabi tu menyampaikan. Tiba-tiba Nabi lari masuk dalam perut ikan. Macam ni tuan-tuan. Jadi ni perkara yang kita nak kena tahu. Jadi pertama benar. Bila kata benar, apa ni, perkataan-perkataan Nabi tu kan, tak ada yang kita boleh tolak. Tak ada yang boleh tolak. Itulah hebatnya Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Disebut dengan orang yang paling membenarkan perkataan Rasulullah SAW. Itu Saidina Abu Bakar. Pasal tu iman dia tinggi. Apa je, cakaplah apa pun. Kan? Orang kafir Quraisy ni lepas daripada Nabi Isra' Mi'raj. Nabi Isra' tu, kita jangan ambil Mi'raj dulu. Kita ambil Isra'. Nabi Isra' Mi'raj kan? Tapi orang kafir ni, dia punya excited nak cerita dengan sahabat ni. Besok ni, dia tanyalah. Dia tanya, semalam kau pergi mana? Nabi cakap, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Agak-agak tuan-tuan je ni. Tuan-tuan tanya saya, semalam pergi mana? Saya kata, semalam ni pergi London. Punya jauhnya Baitul Maqdis kan. Apa orang kafir kata? Sah. Diuldah dia ni kan. Tak boleh pakai ni. Jadi dia excited ni. Nabi tak cerita habis ni. Dia dengar yang tu, dia terus pergi dah jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, engkau pergi tanya dengan Muhammad hari ni. Semalam dia pergi mana? Tadi aku dah tanya dah. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar cakap apa? Dia kata tadi dia pergi ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis biasa lah Sayyidina Abu Bakar tu. Kalau dia cerita dia naik ke langit, aku percaya. Itu Sayyidina Abu Bakar, hebatnya sahabat. Tapi itulah tuan-tuan, kita ni pun salah satu benda yang kita kena syukur apa dik? Syukur Allah Ta'ala campak hidayah kat kita. Sebab apa? Hari yang Nabi turun daripada Isra' Mi'raj tu, berapa ramai orang-orang yang dah Islam tapi murtad. Waliyahulillah. Itu satu kita kena faham kan. Satu tanda kita syukur. Syukur apa? Allah Ta'ala kita ni hidup akhir zaman dalam keadaan kita tak nampak Rasulullah, kita boleh beriman. Tapi kalau kita ada pada hari tu pun kita tak tahu kan. Macam mana kekuatan iman kita kan. Kita tak tahu. Jadi Allah Ta'ala ni sayangnya kita hari ni boleh hidup akhir zaman pun. Itu satu nikmat juga. Dengan sebab kita tak bertemu dengan Rasulullah, itu lebih-lebih nikmat lah. Itu satu yang kita boleh faham daripada cerita tu. Satu lagi kita boleh faham apa tuan-tuan? Kenapa Saidina Abu Bakar ni, dia boleh terus-terus membenarkan perkataan Nabi? Kenapa tuan-tuan? Itu tandanya zaman sahabat ada akidah. Betul tak? Sebab tu bila apa je Nabi cakap, apa je keluar daripada mulut Rasulullah, dia kata, kan? Wa imah dia naik ke langit, aku akan percaya. Kenapa tuan-tuan? Itu tanda sahabat ada akidah. Itu tanda belajar akidah tu wajib. Dia kena ambil macam tu lah. Khulasah daripada cerita-cerita kisah-kisah ni. Tu siddiq. Apa dia? Benar dikendaki kat sini dua. Pada perbuatan dan pada perkataan. Semua benar. Dan yang keduanya, amanah. Ya, ada lagi tak? Jadi Nabi ni kejap walaupun dia berkata benar tu, walaupun dalam keadaan dia berseluruh, walaupun dalam keadaan orang kata berlawak kan, bergurau. Pernah ada satu kisah, tuan-tuan pun pernah dengar apa dia? Ada satu makcik ni datang, panjang lagi kisah, saya pun tak ingat. Jadi cumanya apa Nabi cakap, orang tua ni tak masuk syurga. Orang tua ni tak masuk syurga. Jadi sedih makcik ni. Bila sedih makcik ni, Rasulullah cakap apa? Memanglah orang tua tak masuk syurga. Sebab apa? Yang masuk syurga tu kan, semuanya umur Nabi Isa 33 tahun masuk syurga. Jadi sekarang ni atas muka bumi makcik tu tua lah.
Tapi nanti sampai di syurga, masuk umur dia 33 tahun. Mana dia tua? Jadi betul tak? Benar sampai macam tu. Nabi cakap. Maksudnya dalam keadaan bergurau sekalipun, perkataan tu benar. Tu Nabi yang kita kena iktikad, kena simpul. Lepas tu benar pada dakwaan Nabi. Macam dia dakwa, dia naik, dia ada Isra' dan Mi'raj. Yakni diperjalankan ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit kan. Jadi itu dakwa. Kalau kita kata dakwa, bukan. Itu adalah iman. Di antara perkara yang wajib kita i'tikad. Apa dia? Segala perkataan Nabi itu benar. Dengan maksud siddiq. Benar semua. Jadi beza tuan-tuan. Apa dia? Kita ni kalau kita cakap benar pun belum tentu kita benar pada perkataan. Belum tentu kita benar pada perbuatan. Ni jangan kata tuan-tuan lah, tapi nak sebut pedih. Tapi saya pun sama juga. Kita kalau sebut, hari ni pergi mana? Hari ni pergi mana pula? Saya dah sampai dah ni. Sekolah. Cikgu mana ni? Tak sampai lagi. Saya on the way. On the way duduk rumah. Ni kita bagi tahu simple-simple lah. Tapi kesan dia sebenarnya banyak. Saya on the way, tapi saya duduk rumah. Jadi benar tak pada perbuatan dah salah? Ataupun kita meniaga lah. Dalam perkataan kita kalau meniaga. Ni ada buah apple contoh kan. Di antara peniaga yang tak jujur apa? Buah apple ni buah apple baru ni. Nampak? Betul lah benda tu baru. Tapi bukan baru semalam dia ambil. Bukan baru tadi dia ambil. Baru dengan maksud baru bila tu? Baru seminggu lebih dah. Dah nak habis buah, dah nak busuk lah. Jadi itu pun tak benar. Jadi Nabi, benar dia tu, semua, setiap sudut perkataan dia tu benar. Setiap sudut perbuatan dia tu benar. Nanti ke depan kita urai lagi. Dan amanah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Dan amanah. Arti amanah, kepercayaan. Kepercayaan dan betul hati. Itu dia amanah. Sikit kita ambil kat sini. Apa dia sifat amanah bagi Rasul ni kan? Orang-orang kafir, ramainya orang-orang kafir ni, di antara sebab dia orang peluk Islam kan? Di antara sebab ni, sebab melihat kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni dia besarnya amanah. Pasal tu amanah kita kena jaga. Saya pun pesan untuk diri saya sendiri tuan-tuan. Sebab bila kita boleh jaga amanah, satunya amanah bagi diri kita sendiri kan, satu lagi amanah orang. Amanah bagi diri kita ni, tubuh badan kita Allah Ta'ala bagilah. Kemudian akal kita Allah Ta'ala bagi, ni amanah yang besar. Amanah ni kena jaga. Sebab bila kita jaga amanah, Allah akan sampaikan ilmu pada kita insyaAllah. Bila Allah Ta'ala sampaikan ilmu pada kita, dalam keadaan kita dengan ilmu tu sendiri pula, kita amanah. Amanah dalam kita beramal dengan ilmu tu, dia akan bawa kesan yang besar dalam hidup kita. Besar. Tak cakap tak erti kan. Tapi satu orang yang berbisa pun, dia akan jadi lembut. Bila mana dia dapat menjaga amanah. Jadi amanah tu satu perkara yang besar. Amanah dengan ilmu, sangat-sangat besar. Amanah dengan anak, sangat-sangat besar. Kalau kita melawak dengan anak, melawak dia berpesan. Kita jangan melawak bodoh gitu je. Kita rasa sporting. Pak Saleh ni dia bawa satu je. Dia bawa satu perkataan yang buat kita rasa macam, wah, betul juga ni kan. Okey juga kan. Nampak macam, modern sikit tak? Bukan. Sebenarnya amanah ni termasuk dengan anak-anak kita. Kalau dia tanya soalan, kita kena jawab. Mesti kita jawab tu supaya datang amanah tu dalam diri kita tu pergi kat dia. Macam mana nak cakap, nak contoh saya tak erti juga kan. Tapi nak bagi tahu dia akan datang spontan.
Bila kita boleh jawab dalam keadaan kita ada ilmu, kita tahu kita amanah dengan ilmu. Tu dia sebenarnya pada ilmu lah. Sebab bila kita dengan anak-anak pun, kan, kita dia bukan buat-buat. Dia bukan buat-buat. Dia kita kena datangkan apa yang ada. Sekarang yang kita ada, kita tak ada. Ilmu untuk jaga anak, kita tak ada. Betul tak? Ilmu untuk tegur orang, kita tak ada. Ilmu apa kita tak ada, tuan-tuan? Banyak lah, ilmu kita ni kurang lah. Tapi bila kita dapat satu ilmu, kita boleh jaga. Jaga ni amanah. Bukan nak suruh jaga, maksud jaga 24 jam. Amanah dengan ilmu tu. Kalau kita latih diri kita amanah dengan ilmu, nanti kita akan tengok kesan dia. Sikit, lama-lama dia jadi macam last sekali baru kita boleh datangkan tu, apa dia? Aku sebenarnya buat sesuatu perkara ni, aku nak redha Allah Ta'ala. Baru kita boleh naik sikit nak bagi tahu pun tak reti, tuan-tuan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Kalau kata tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu, bukan tuan-tuan duduk sebab tuan-tuan rasa seronok dengan satu-satu ustaz. Bukan. Jangan ajar diri kita macam tu. Kita ajar diri kita ni, aku duduk, aku nak faham. Aku nak faham dulu. Lepas tu kalau kita ngaji fiqh, kita mesti niat, aku nak beramal. Aku nak faham, aku dulu lepas. Macam tu je, tuan-tuan. Sebab itu akan lahirkan amanah pada diri kita. Sikit-sikit kita akan amanah dengan ilmu kita. Hari ni berapa ramai orang yang tak amanah. Saya sendiri pun takut kan. Balik cakap-cakap dengan tuan-tuan, balik saya pun pening. Tapi itu mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah, tak banyak sikit kan. Tapi nak bagi tahu kita, setiap saat kita ni tak amanah. Termasuk saya lah, tak amanah. Tak amanah. Tuan-tuan, sebab kita kerja kan. Balik kadang petang. Katalah ADK mesej. Malam ni ada pengajian ataupun besok ada pengajian. Jadi nak jaga amanah tu macam mana, tuan-tuan? Bukan kerana duit, tapi hari ni berapa ramai kerana duit. Berapa ramai kerana nama, berapa ramai kerana dia rasa selesa dengan perbuatan dia. Ni takut ni. Jadi ada ilmu, jaga. Kat mana je kita pergi, duduklah dengan orang macam mana sekalipun, tuan-tuan. Amanah kita dengan ilmu kita, bukan orang. Ini kena betulkan dulu. Kebanyakan kita sibuk dengan amanah orang. Oh, dia ni pecah amanah. Oh, dia ni cakap tak betul. Dia ni. Semua dia ni. Dia. Aku bila? Aku tak ada. Rupanya, tengok orang tapi tak tengok diri sendiri. Ni saya pesan diri saya sendirilah. Supaya apa? Supaya kita lebih amanah. Tu je. Pucuk dia memang amanah dengan ilmu. Ni kesan dia mana? Tengok Rasulullah SAW kata sayang dengan Nabi. Bila kita sayang dengan Nabi, kita kena ikut perbuatan Nabi. Kan? Tak banyak sikit. Ni baru betul. Nak ikut cara Nabi, mesti tahu dengan ilmu. Bila tahu dengan ilmu, baru kata ikut Nabi. Kalau tak tahu dengan ilmu, macam mana kata ikut Nabi? Nabi amanah dengan ilmu dia. Nabi amanah dengan perbuatan dia. Nabi amanah dengan percakapan dia. Itu je. Boleh buat dulu yang tu, champion lah, tuan-tuan. Kalau tak boleh buat yang tu, nanti dulu. Sebab apa? Kita sendiri memang lemah. Cuma ni kita pesan supaya kita boleh buat lah. Jadi akal kita tak boleh terima kalau kata Nabi ni tak bersifat dengan amanah. Itu satu. Satu lagi. Kalaulah kata Nabi ni tak amanah, dia boleh tarik sampai kepada Allah Ta'ala pun membohong. Bila kata Nabi tak bersifat dengan amanah, kan? Nabi kata, aku tadi Isra' Mi'raj. Aku naik ke langit. Jadi dakwa-dakwi Nabi ni satu benda yang berat. Betul tak? Tapi amanah Nabi ni, siapa yang lantik Nabi jadi Rasul? Siapa yang lantik? Allah Ta'ala yang lantik Nabi jadi Rasul. Jadi nak lantik satu-satu orang jadi Rasul, Allah nak lantik satu-satu orang jadi Rasul, mestilah satu di antara dia orang kepercayaan. Yang dipercayai dia tu daripada perkataan, daripada perbuatan, daripada hati dia. Semua. Baru Allah Ta'ala lantik dia jadi Rasul. Tiba-tiba bila kita kata, salah ni. Salah, ada tak boleh percaya ni. Ataupun kita pusingkan sikit ayat. Dia sebenarnya Isra' Mi'raj ni bukan maksud Nabi naik ke langit. Dah tu? Kan?
Nabi dan perasaan dia, nampak orang yang tak ada ilmu, dia akan buat cerita macam ni. Sedangkan kalau kita mengaji kitab Kifayatul Muhtaj, Nabi naik dengan jasad-jasad dia naik ke langit. Ni nak kena penting, kita kena ada perkara-perkara ni nak kena tahu. Jadi amanah boleh tarik sampai kepada jatuh akidah kita tu sebab apa? Sebab Allah Ta'ala, kalau kata Allah lantik Nabi dalam keadaan Nabi itu tak amanah, maksudnya siapa bohong dulu kan? Allah Ta'ala bohong dulu. Waliyahzubillah. Tak maulah perkara macam ni. Dan betul hati. Yang ketiganya, dan betul hati. Dan betul hati. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan fatanah. Artinya, arti fatanah, cerdik. Jadi seorang Nabi yang layak digelar Nabi tu, di antara dia, yang wajib kita tambat dalam hati kita, mesti cerdik. Nabi ni satu orang yang cerdik. Macam mana yang jadi pada Nabi Ibrahim apabila Namrud tanya dengan dia kan. Dia kata, ya Ibrahim, cuba kau cerita dengan aku. Kan? Tuhan kau ni sebenarnya cerita dia lagu mana ni? Jadi Nabi Ibrahim kata, apa dia? Tuhan aku ni dia boleh menghidupkan, dia boleh mematikan. Lepas tu, Namrud kata, lah, macam tu je Tuhan kau. Okey, mari sini aku nak tunjuk. Dia pun memanggil. Aku nak tunjuk macam mana aku mematikan. Kan? Dia potongnya seorang, matilah kawan tu. Tengok, aku matikan dia ni. Yang seorang lagi, aku tak nak potong ni. Nampak? Aku menghidupkan. Jadi, akulah sebenarnya Tuhan, Namrud cakap. Jadi, Nabi Ibrahim ni satu orang yang cerdik. Nabi Apa dia cakap? Ada apa lagi yang Tuhan kau boleh buat? Dia cakap, Tuhan aku dia boleh bawa turun matahari, dia boleh bawa naik matahari. Jadi kalau kau ni betul, dia kata Tuhan, kau cuba bawa turun matahari tu sekarang, kau bawa naik sekarang. Habis, diam Namrud. Tu cerdik. Banyak lagi lah kisah-kisah yang kita dengar tu. Banyak lagi yang bersifat Nabi tu dengan fatanah, cerdik. Banyak. Jadi kita ambil sikit-sikit je, tak nak berat-berat sangat. Dan tabligh, satu lagi. Artinya, arti tabligh, yakni wajib menyampaikan apa-apa perkara yang Tuhan suruh sampaikan. Yang Tuhan suruh mereka itu para rasul dan para nabi menyampaikan sampai-sampai tu kepada umat-umat habis sampai situ dulu. Okey, jadi yang apa ni, dia para Nabi ni, dia dapat wahyu daripada Allah Ta'ala ni, dia ada 3 jenis wahyu. Pertamanya, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan hanya untuk Nabi. Jadi, wahyu ada 3 jenis yang Allah Ta'ala sampaikan pada Nabi dia. Pertama, wahyu dalam bentuk untuk Nabi sahaja. Nabi tak boleh sampaikan kat orang lain. Jadi, tuan-tuan jangan tanya saya lah, apa wahyu tu? Sebab Nabi pun tak pernah sebut. Tapi ada wahyu yang Allah Ta'ala bagi untuk Nabi sahaja. Yang keduanya, diberi pilihan. Allah Ta'ala beri pilihan kepada Nabi untuk sampaikan wahyu tu pada sahabat yang layak. Itu kelebihan Nabi apa? Nabi tahu sahabat ni kalau aku cerita, ni kaki menyimbang ada kopi. Ni kalau aku cerita, habis. Satu Melaya tahu cerita. Ada sahabat yang dapat, ada sahabat yang tak dapat. Itu diberi pilihan. Dan yang ketiganya, wahyu dalam bentuk untuk semua kita. Itu yang ulama' keluar kan, yang ulama' gali, yang jadi hukum kat kita. Dia bersangkut paut dengan hadis-hadis Nabi. Itu 3 jenis wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan kepada para Nabi dan para Rasul. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, dan 4 pula perkara-perkara yang mesti tidak, yakni apa, tidak tak terima sengoti sekali-kali pada mereka itu para Nabi dan Rasul, iaitu bohong dan kacau atau gaharu
dan bodoh-bodoh dan menyusut. Ni nanti yang lagi akan datang kita sebutlah. Ni bahasa Fatani ni. Dan kacau atau kaharu. Tuan-tuan nak ingat kaharu ni apa benda ni kaharu. Saya pun tak ada dobit ni. Saya ada dobit tapi saya kena cari balik. Ni bukan gaharu cendana ni. Nanti saya tengok balik mana saya simpan. Kacau tu. Yang kacau tu kalau sekali baca tu tak ke keju jadi. Tak pun kacu. Kacau tu kan. Dan kacau. Budak tu bodoh. Bodoh-bodoh. Ni saya tulis apa ni? Kaharu tu khianat. Lawan pada amanah. Kacau ni ada juga nanti saya ni. Bohong tu dusta lah. Iaitu bohong tu dusta lah. Ni lawan bagi 4 sifat yang lawanan bagi 4 sifat yang kita sebut kat atas tu. Apa dia? Bohong, dusta, kacau, tak amanah. Tak amanah, khianat lah. Atau kaharu. Atau tu tafsir bagi kacau tu. Dan kacau atau kaharu. Atau tu tafsir. Makna khianat lah kacau tu. Kacau tu khianat lah. Bagi amanah khianat. Tu lawan. Dan budak-budak. Yang ni bodoh-bodoh. Dan menyusut. Menyusut ni sembunyi. Nabi ni diberi sifat dengan tabligh kan. Jadi satu di antara sifat Nabi itu tabligh, menyampaikan. Tiba-tiba dia sembunyikan wahyu. Jadi benda ni perkara yang tentu tidak pada akal kita. Dan dalil kata semoti tidak bohong itu ialah kita fikir kalau mereka itu bohong, maka pasal apalah Tuhan membenarkan mereka itu dengan memberi mukjizat kepada mereka itu. Jadi kita berhenti, nanti kita sambung balik, ambil pada sifat-sifat yang berlawanan. Tuan-tuan tanda kat situ lah. Mana sifat-sifat berlawanan dan 4 pula. Nanti kita sambung kat situ. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'atam. Kita tutup atas sabih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.